Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Fiqhul Adiyah wal Adhkar. Fiqh tentang doa-doa dan juga zikir-zikir yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan pada muka surat 68 sambungan pada muka surat 68. Ini ke bahagian ke-8. Zammul ghaflah zammul ghaflah an zikrillah. Bab celaan terhadap orang yang tidak berzikir kepada Allah. Lalai daripada berzikir kepada Allah tu maksudnya tidak berzikir kepada Allah SWT. Jadi bab ni telah kita bincang sebelum ini, dan pada malam ni kita akan sambung bahagian perenggan bawah tu. Oleh kerana hati, di situ seperti yang kita sedia maklum bahawa dalam perbincangan lepas, sesi lepas telah kita bincang di bawah tajuk celaan terhadap orang yang tidak berzikir, yang mana dikemukakan banyak dalil sama ada daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa orang yang tidak berzikir ataupun rumah yang tidak dilakukan zikrullah itu digambarkan sebagai kalau manusia yang mati hatinya. Kalau rumah seperti kubur. Semua itu sebenarnya berkait dengan kematian. Kalau sebut kubur seperti kubur, maknanya berkait dengan mati juga. Kalau seseorang itu tidak berzikir, dia tu walaupun hidup tapi seperti hati yang mati. Baik, oleh kerana hati pada posisi seperti ini, mana hati orang yang tidak berzikir maksudnya. Oleh kerana hati orang yang tidak berzikir berada dalam posisi seperti yang disebut dalam beberapa nas, bagaikan hati yang mati, bagaikan rumah diibaratkan seperti kubur. Oleh kerana hati dalam pada posisi seperti ini, maka diberi sifat hidup dan mati. Maksudnya kalau berzikir, maka hati dia tu hidup. Kalau dia tidak berzikir, hati dia tu mati. Rumah yang dihiasi dengan zikrullah, rumah tu dikatakan seperti seolah seperti masjid lah, hidup rumah tu, dapat rahmat. Tapi rumah yang tidak dihiasi dengan zikrullah, maka dia bagaikan kubur. Baik. Jadi berdasarkan kenyataan itu semua, maka kita boleh bahagikan hati ini kepada 3 bahagian. Ini sebenarnya tidak jauh beza dengan fiqhul qulub, fiqh kita tu. Hati ini dibahagikan qalbun salim, hati yang sehat sejahtera. Kemudian qalbun maridun, hati yang sakit. Qalbun mayyitun, qalbun, hati yang mati. Tu pembahagian itu sama. Baik, cuba kita tengok yang pertama. Jadi berkait dengan zikir ataupun tidak berzikir ni, dilihat dari sudut hati manusia itu. Pertama sekali hati yang salim, qalbun salim. Selamat tu mana qalbun salim. Illa biqalbin salim, kan? Nah, ayat yang kita baca tu. Jadi hati yang selamat sejahtera maksudnya hati yang selamat dari mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyembahannya ataupun peribadatannya kepada Allah adalah murni, bersih daripada sebarang syirik. Tak kiralah dalam bentuk keinginan, kecintaan, tawakal, taubat, tunduk, takut dan harapan, semuanya dihalakan, ditujukan, dimaksudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amalannya telah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri qalbun salim.
Itulah ayat tu, man atallaha biqalbin salim. Tadi kan kita bincang dalam pembahagian awal lagi dalam kitab tu Fiqhul Qulub itu, dalam pembahagian awal lagi. Demikian juga setiap amal yang dilakukan oleh orang yang hati yang sentiasa berzikir kepada Allah, hati dia tu sentiasa ikhlas kepada Allah. Kalau dia cinta kepada sesuatu, dia cinta kerana Allah. Apabila dia benci kepada sesuatu, dia benci kerana Allah. Bila dia memberi sesuatu, dia memberi kerana Allah. Bila dia melarang, mencegah dari dilakukan sesuatu, itu pun kerana Allah. Jadi hakim bagi dia yang memberi kata putus bagi hati yang sejahtera ini, hati yang selamat ini, dalam segala urusan dia adalah apa yang ditetapkan, yang dibawakan, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mendahului Rasulullah. Tak kiralah dalam bidang akidah, perkataan, dan tidak pula dalam perbuatan, semuanya didahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak mungkinlah dia tinggal ajar Rasulullah, ambil ajaran yang lain. Itu maksudnya. Mana apa saja yang dia buat, mesti dia akan ambil kira macam mana Rasulullah buat, bagaimana Rasulullah buat. Itu antara ciri-ciri qalbun salimun, hati yang sehat sejahtera. Jadi qalbun yang salim ini maknanya hati yang sentiasa ingat kepada Allah. Itu pembahagian pertama. Pembahagian yang kedua, qalbun mayyitun. Dia terjemah sini, ni dia terjemah betul ni, lawan daripada qalbun salim tadi. Qalbun salim lah, qalbun marid, mana hati yang sakit. Dia letak nombor 2 ni, qalbun mayyit. Silap qalbun mayyit mana hati yang mati. Hak sakit tu nombor 3 dia bagi kita. Tak apalah, itu ada perbezaan pembahagian, tapi maksudnya sama. Jadi yang kedua ni, kalau yang pertama tadi qalbun salim, hati yang sehat sejahtera. Yang kedua ni qalbun mayyit, hati yang mati. Lawan kepada qalbun salimun tu, tidak ada kehidupan baginya. Tuan dia tu hidup, hati dia tu. Jadi hak ni mati di sini, mati secara basirah, mata hati. Bukan mati tuan. Kalau mati tuan kita tak perlu bincang tu. Sopalah orang tidak Islam pun boleh mati atas nama fizikal itu. Hak ni maksudnya mati dari sudut ain basirah, dari mata hati. Ia tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, dan tidak melakukan apa yang Allah suka dan Allah redha. Itu bukan keutamaan hati ni. Hati yang sudah mati ni bukan menjadi keutamaan semua tu. Bahkan dia sudah dikuasai oleh nafsu. Cuba tengok. Bahkan ia berdiri bersama, makna dia ni sudah sebati, sudah dikuasai oleh syahwat dan kelazatan syahwat itu. Miski di dalam, walaupun di dalam perbuatan dia terdapat murka dan kemarahan Allah, dia tak kira. Asalkan dia kehendak dia tu dia dapat, asalkan dia dapat memenuhi nafsu dia, tak kira lah Allah redha ke, Allah benci, dia tak kira. Itu bukan keutamaan dia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia beribadat pun bukan kerana Allah. Begitu juga dalam kisah cinta pun bukan kerana Allah. Dia takut pun bukan kerana Allah. Dia mengharap pun bukan lagi harap kepada Allah. Dia redha, marah, pengagungan dan kerendahan, tu semua tu bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia ni dari segi hatinya, fokus dia sudah lagi bukan kerana Allah. Oh dahsyat ni. Kita ni berbeza. Kita dilatih dengan pengajian kita, nak buat apa-apa kena bismillah. Maknanya buat kerana Allah. Jika mencintai, maka dia mencintai kerana hawa nafsunya. Jika dia membenci, maka dia benci kerana hawa nafsu. Itu sebab berlaku cinta benci itu bukan kerana Allah. Jika dia memberi sesuatu, maka dia beri pun kerana hawa nafsu dia. Apabila dia mencegah sesuatu, dia mencegah pun kerana nafsu dia. Hawa nafsu lebih utama bagi dia, dan lebih dia cintai daripada keredaan penciptanya sendiri, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Hawa nafsu adalah pemimpin dia. Syahwat adalah mana hawa nafsu adalah imam, sama saja tu imam dia. Syahwat ni pun pemimpin dia. Kebodohan adalah pemandu dia, dan kelalaian adalah tunggangannya. Jadi apa yang cuba nak digambarkan oleh Dr. Abdul Razak ini,
Mana seseorang yang hati dia sudah berada pada tahap mati, qalbun mayyit, mungkin dia pakai kepiah, mungkin dia pakai jubah, tapi hati dia tu tidak seperti hati orang Islam lagi. Mungkin tak kafir je lagi, tidak rosak je lagi akidahnya, tapi keadaan itu sangat beratlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, qalbun maridun, hati yang sakit. Ini kesan daripada tidak berzikir. Kalau kita duk bincang ni, orang panggil kesan daripada tidak zikrullah. Hati yang ada kehidupan padanya, yang ni hati ni masih tidak mati lagi, tetapi ada juga illat, penyakit. Hati yang tidak mati, sakit, tu maknanya hati yang ada penyakit, tapi tak sampai tahap mati. Baik. Jadi dalam hati yang sakit ini, dia ada dua tenaga, dua kekuatan. Ada ketikanya hati itu ditunggangi oleh satu kekuatan, dan mungkin di kala yang lain dia akan ditunggangi oleh kekuatan yang satu lagi. Jadi sentiasa berlaku pertembungan, perebutan. Kekuatan iman kadang-kadang nampak ada pada dia, kadang-kadang kekuatan nafsu lebih tinggi. Jadi sentiasa berlaku pertembungan. Ada ketika nampak okey, ada ketika nampak tidak okey tu. Apa tu? Sebab dalam hati dia tu sudah ada satu dua tenaga yang sentiasa berebut, berperang. Ada ketikanya menang iman, maka nampak mari masjid sama lah kita, tak jauh nampak, tapi ada ketikanya kalah iman pada waktu tu. Jadi hidup dia nampak teruk lah, berubah-ubah dalam keadaan yang tidak terkawal. Itu maksud dia. Jadi hati dalam keadaan ini, dia akan mengikuti yang manakah daripada dua tenaga itu yang lebih kuat. Kalau imannya kuat, dia akan ikut iman. Tapi kalau syaitaniyah, sifat kesyaitanan itu lebih kuat, dia akan ikut syaitan. Di dalamnya terdapat cinta kepada Allah, bukan tak ada. Hati peringkat tiga ni ada kecintaan kepada Allah, iman kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tawakal kepada Allah, yang merupakan sumber kehidupan. Ni ada, tak hilang ni, tidak hilang 100%. Namun di dalam hati itu juga terdapat cinta kepada syahwat, mengutamakan syahwat. Jadi kalau dia buat sesuatu pun kerana syahwat dia itulah. Yang main peranan menentukan keputusan dia adalah syahwat dia. Ada dengki, sifat mazmumah pun ada, dengki, sombong, bangga diri, cinta kepada pangkat, kedudukan. Dah tu kira-kiranya dalam konteks agama kita tu sumber kehancuran untuk hati dia. Jadi ada kedua-dua tu dalam hati tu. Ni berat jugalah. Berat ni. Baik. Hati yang pertama iaitu hati yang hidup, hati yang selamat tadi, hak nombor 1 tadi adalah hati yang hidup, tunduk dan lembut. Hati yang kedua iaitu hati yang mati adalah hati yang kering, bahkan telah mati pun. Sedangkan hati yang ketiga itulah hati yang marid, hati yang sakit. Terkadang-kadang dia lebih dekat kepada keselamatan, dan kadang-kadang pula lebih dekat kepada kebinasaan. Baik, dia disebut tu fenomena. Itu macam mana tu nak buat tu? Dia pun kata atas dasar inilah, agar hati itu sentiasa tetap dalam kehidupannya dan hilang daripada kelalaian, serta sempurna dari segi istiqamah buat baik itu maksudnya. Maka hati memerlukan kepada apa ataupun kepada faktor-faktor yang boleh menjaga kekuatannya, iaitu iman. Ni hak perlu ni. Jadi hati ni kalau kita nak, jadi sekarang ni kita tahu dah fenomena hati ni bila dalam keadaan lalai tu ginilah jadinya. Boleh jadi dia tu berada taraf salim, boleh jadi dia berada taraf mayyit, boleh jadi dia berada taraf marid. Jadi macam mana nak buat? Jadi untuk rawatnya kita kena kembalikan kekuatan iman dengan wirid-wirid, dengan ketaatan kepada Allah, jaga zikir kepada Allah, jauhi semua perkara yang Allah murka. Kena buat tu cara dia. Tidak ada kebahagiaan bagi hati, tidak ada kelazatan, tidak ada kenikmatan dan tidak ada kebaikan kecuali dengan menjaga Allah semata-mata sebagai sembahannya. Itulah hadis Nabi, itulah ihfazillah yahfazka. Kalau kamu nak dapat penjagaan Allah,
Kalau kita nak supaya Allah jaga kita, hati kita dalam keadaan baik, mesti kita jaga Allah. Jaga Allah ni maksud jaga hukum hakam Allah. Tidak ada pilihan. Dia isu yang paling besarnya KIH ni kalau kita berada di tahap kedua, tahap tiga pun tak berubah zahir nampak. Lalu makan apa tu lah. Tu tak tahan. Boleh pergi kerja malah ada pun. Orang tengok pun tak ada apa pun, tapi rupanya dalam tu rosak tu. Orang-orang lagu ni dia boleh jadi, dia tampil saja boleh jadi sifat munafik depan orang berlaku malik, sebab hati dia tak sebenarnya buat baik. Dia tahu buat baik itulah sepatutnya, tetapi hati rosak dia akan berlakon buat baik. Ini hati ni. Nak jaga itulah. Kita kena jaga hukum hakam Allah itu. Kena berzikir kepada Allah. Kalau tidak, hidup sepenuh masa dalam keadaan berpura-pura. Takut jadi gitu. Baik, seterusnya. Jadi dia kena jadikan Allah sebagai sembah dia semata-mata, bukan yang lain. Sebagai Tuhan yang menciptanya dan seterusnya. Seperti mana disebut di situ. Jadi kita kena ingatlah. Jadi sebab itulah dalam konteks agama kita, bila kita ni rasa kita ni lalai, kita ni rasa bahawa kita ni semayang pun tidak khusyuk, kita boleh rasa sendiri, bukan orang lain tak nak rasa. Nak baik iman, baca Quran pun tak jadi. Baca 2-3 lekuk, mari malah tegak Allah tak ada habis ke. Cemuh habis, semayang pun tak nampak apa satu. Terimai pun tak nampak ke rasa kat Allah. Nak buat lagu mana? Nak puabat mana? Inilah dia kena obat ni. Kembali kepada zikrullah. Kena baca Quran, kena berzikir, nak buat apa-apa, baca bismillah. Tu kita buat tu. Itu cara dia, tak ada cara lain. Sebab hal ni tidak boleh dirawat dengan cara fizikal. Dia kena rawat dengan cara rohani. Ni kaedah agama. Maknanya kalau mari masjid awal, maknanya kena keadaan itu kita kena bentuk. Baik. Kita terus kepada bab yang ke-9, min adabiz zikr. Antara disiplin zikir ataupun antara adab-adab zikir. Dalam perbincangan yang lalu telah kita sebut satu firman Allah. Ni sebut dah sebelum ni. Apa dia? Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wadhkur rabbak, dan sebutlah, zikirlah oleh engkau kepada Tuhan engkau. Fi nafsik, dalam diri engkau. Tadarruan, dalam keadaan tunduk. Wa khifah, dalam keadaan sembunyi ataupun perlahan. Jangan ditunjuk kat orang buat baik ni. Wa dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan zikir itu. Jangan gomor di mikrofon zikir. Ataupun derah suara gini, tak boleh. Kena jaga tu. Tak kiralah bil ghudu, pada waktu pagi, wal asal, dan pada waktu petang. Wala takum minal ghafilin, janganlah engkau menjadi dari kalangan orang-orang yang lalai. Ni kita bincang dah. Ayat ni telah disebut sebelum ini. Baik. Jadi dalam bab ini dijelaskan pula maksud ataupun intipati ayat ini tentang pengumpulan antara perintah zikir dan larangan daripada tidak berzikir, iaitu lalai. Namun di samping kandungan tersebut, ayat ini juga mengandungi sejumlah perkara tentang adab-adab mulia yang patut dijadikan sifat kepada orang-orang berzikir. Makna dia nak ayat ni, dalam ayat ni ada 3 perkara. Dalam ayat ni ada 3 poin. Ni orang panggil dari sudut tadabbur. Tadabbur ni kita bincang poka-poka. Tidak atau mendalam dak lah. Ambil asas-asas apa dia? Perintah berzikir. Dalam ayat ni ada makna perintah berzikir, dan juga ada makna tidak boleh tidak berzikir. Tu wala takum minal ghafilin, itu maknanya orang yang tidak berzikir dikatakan lalai. Maknanya tak boleh tidak berzikir. Yang ketiga, adab-adab ketika berzikir. Apa dia adab-adab ketika berzikir tu? Tu dia buat. Sebab dia kata hak berkenaan kita kata perintah berzikir, kita bincang berjebuk-jebuk dah sebelum ni. Lepas tu kalau orang tidak berzikir, kesan buruk dia apa? Tu bincang dah sebelum ni. Poin hak dalam ayat ni juga hak kita nak bincang, nak fokus dalam kesempatan yang ke-9 ni, dalam ke-9 ni apa dia? Adab dia. Jadi duduk dalam ayat ni belaka. Yang pertama, anak tidak tulis itu berapa, siapa 7.
Tak tahu asap tujuh perkara dia ambil, dia petik daripada ayat. Cuba tengok. Yang pertama sekali, zikir itu dilakukan dalam diri. Jangan zikir lidah saja. Hati tak tahu galah mana. Subhanallah, subhanallah, hati pakai maiding. Dah misalnya. Mulut saja. Kalau tubuh tiang boleh buat tu. Di panji ni anda pergi nak pergi rumah seorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jawab. Lima kali tak buka itu. Rupanya dia ada buruk saya tu. Bunyi suara ke? Dia tak tepi mana kita tengok. Oh, tekakan ni jawabnya. No. 5 kali. Habis kita usaha qaruah. Dia jawab macam ni. Oh, awak tubuh tiang, bu tiang bongkar betul. Apa bu tiang dah. Comel lah bunga tu. Ada ni bila kita kata subhanallah, penghayat dalam hati. Tu disiplinnya. Kalau sebut pada lidah pun boleh pahala dah, tapi nak biar kesal zikir itu. Tu. Kerana zikir dilakukan dalam diri. Dalam diri di sini dia lebih merujuk pada keikhlasan. Dalam hatilah. Kerana menyembunyikan lebih baik lagi daripada menzahirkan. Dari sudut ikhlasnya, lebih dekat untuk dimakbulkan oleh Allah dan lebih jauh daripada riak. Maknanya zikir tu kita nak buat supaya tidak menunjuk-nunjuk tu, hati kena betul dulu. Secara sembunyi-sembunyi. Banyaklah tadi pun ana bicara dah dalam bab talbisu iblis tadi. Kena bab ni lah juganya kebetulannya. Ibnu Jauzi kemukakan bagaimana contoh ulama kita di misalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ni baca Quran banyak tapi tak ada anak murid kata kita tahu dia khatam macam mana. Bila dia khatam apa? Sebab dia baca tak ada orang. Ada orang tak baca. Dia takut orang kata rajin tu guru. Tu ulama-ulama besar tu. Rabi' bin Khaitham misalnya, kalau dia nak semaya, tengok orang mari tak mayan. Sunat. Apa tu? Sebab tu dia buat banyak dah. Kalau dia mari masjid pun, kalau tahi tu masjid tak ada arah, tak boleh kena buat pun mana pun. Dia tak akan tunjuk dia banyak semaya di masjid. Apa tu? Dia akan mengganggu hati kita. Disiplin pertama. Banyak Ibnu Jauzi mari contoh-contoh salafus salih kita dulu. Jadi kena berhati-hatilah. Bukan tak boleh buat, boleh buat tapi kena jaga. Sebab tu molek-molek kat kita, auzubillah. Kita latih dulu jiwa kita, mintalah jauh daripada ujub, riak, sum'ah. Kan? Sebenarnya bila kita semaya tu ulama tak beri kita berhenti kalau mari perasaan ujub, riak. Nabi suruh kata dalam hati auzubillahi minasyaitan. Nabi tak benar tak boleh berhenti semaya. Mudah-mudah gitu salah dari segi agama kita. Disiplin tu semaya timur riak berhenti. Tak boleh gitu. Mana boleh berhenti mudah-mudah tanpa sebab munasabah, tak boleh. Kecuali sakit perut dah. Tebal itu juga boleh jadi lagu lain. Tu kenalah tu. Tapi nak berhenti mudah-mudah tak boleh. Kita kena kawal dengan kata auzubillah itulah. Itu yang pertama, maknanya ikhlas. Paling untuknya ikhlas. Yang kedua, zikir itu hendaklah dilakukan dengan merendahkan diri, iaitu menghinakan diri di sisi Allah dan tunduk serta mengakui kekurangan diri kita, agar kita dapat realisasikan dalam diri kita ni semasa ibadat tu tanda kehinaan kita, dan kita boleh leburkan diri kita dalam keagungan rububiyah Allah itu. Ni ana ringkaskan begini, ana buat sini, iaitu kita khusyuk. Ana bagi dua gini mudah. Khusyuk dan khudu'. Khusyuk ni mana hati kita tu betul-betul kerana Allah. Tak ada langsung tu orang panggil penyakit hati. Lepas tu kedudukan fizikal kita menunjuk ke seolah-olah lah. Kalau hamba duduk depan tu dia lagu mana? Nampak hina, tak boleh hakap kepala. Lagu tu lah. Itu dia panggil khudu'. Khudu' ni maknanya penampilan luar, khusyuk ni bahagian dalam. Betul lah, biar selaras. Tak selaras tu lah orang panggil sifat nifak gitu. Jadi kita selaras ke atas. Yang ketiga, timbul rasa takut itu. Bila kita beribadat pada timbul rasa takut itu. Dia ada kesan yang sangat positif dari diri kita, iaitu takut. Sanksi tu ana pun muka bahasanya, tapi kalau Arab dia panggil al-mu'akhadhah. Takut dengan sebab kekurangnya kita semasa kita beramal, takut Allah kira sebagai dosa, itu mana sanksi. Jadi al-mu'akhadhah, kalau dalam bahasa Arab dia panggil al-mu'akhadhah. Takut khasyatul mu'akhadhah. Khasyatul mu'akhadhah ni takut kita bimbang, takut Allah kira salah, jadi dosa nak sebab lala.
Jadi dosa dah kerana kekurangan dalam ibadat takwa tu, kita bimbang. Kena ada perasaan itu. Barulah ada usaha nak membaiki ibadat itu, nak memberi nilai yang nak jaga kualiti ibadat. Itu mana sanksi, itu mana khasyatul mu'akhadah. Mu'akhadah ni cah sebagai salah. Kita lalas sikit, okey dosa, bimbang. Nah kita tu. Tu makna bimbang tu. Khawatir ditolak ibadat dan tidak diterima tu, kena ada kebimbangan tu. Barulah ada muraqabah. Barulah ada usaha nak baiki kualiti ibadat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang-orang yang beriman, yang bersegera kepada kebaikan, berlumba-lumba untuk mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita ni sifat, kita baca dulu sebab ayat ni dihurai dalam riwayat Aisyah itu. Okey. Cuba kita tengok ayat ni, contoh orang-orang yang menjaga disiplin dalam zikrullah. Okey, cuba tengok ayat ini. Ni ayat 60 hingga 61 suratul Mukminun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang memberikan apa yang dianugerahkan kepada mereka, dan hati mereka wajilah ni boleh diterjemah gementar, takut, gementar. Annahum ila rabbihim raji'un, kerana mereka tahu bahawa mereka akan kembali kepada Allah. Jadi ingat nak jumpa Tuhan, jadi takut. Hak mula-mula tu walladzina yu'tuna ma atau tu, maknanya orang yang suka bersedekah tu. Salah satu tafsirannya, mana apa-apa ni dia suka bila dapat rezeki tu dia beri, walaupun tidak banyak, tapi ada sifat memberi, bukan sifat menerima sahaja. Ingat Ibn Khaldun kata kan, kita antara tanda bangsa yang sedang membangun, bangsa yang maju, sifat memberi lebih besar daripada sifat menerima. Tu. Ni kaya pun duk minta lagi, duk nak lagi. Itu bukan sifat bangsa yang membangun, kata Ibn Khaldun. Itulah al-yadul ulya, itulah khairum minal yadis sufla, itulah maksudnya. Baik, jadi hak ni dia akan beri apa-apa rezeki Allah beri pada dia, dia akan sedekah, dia akan derma. Dah hati dia wajilah, gementar, takut. Takut apa? Takut ingat kau nak jumpa Tuhan. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Tu ayat 60, ayat 61. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Bila buat benda baik, tak bertangguh selalu. Dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehinya. Mereka lah orang-orang yang segera memperoleh kebaikan di sisi Allah, sebab mereka segera buat baik. Jadi kalau Allah nak beri kebaikan apa, dia lah pokok mula-mula Allah beri. Apa? Sebab dia dalam buat baik, dia jadi juara. Jadi ayat ni peringkat tinggi lah, bukan sekadar buat baik. Biar kita orang mula-mula buat baik. Buat baik tu beramal. Orang mula-mula. Baik, tak apalah tu. Tu ayat. Baik. Cuba kita tengok di sini. Tercantum maknanya sabit. Qad sabata fil musnad, itu hati Arab dia. Sebab anak kena tengok Arab juga ni, moga dia apa ni Indonesia ni. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu kok, tapi ya kadang-kadang nak suruh lebih itu lagi wa qad sabata fil musnad wa ghairihi. Sabit dalam musnad. Bila sebut al-musnad ni mana musnad Imam Ahmad lah. Sama pun kalau sebut musnad ni musnad Imam Ahmad. Tersebut sabit dalam musnad Imam Ahmad dan juga musnad lain, kitab-kitab hadis utama lain. Satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah pernah bertanya Nabi SAW tentang maksud mereka itulah dalam ayat ni tadi. Mereka itulah tu ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang yang bersegera buat baik, dan mereka dapat kebaikan lebih dulu daripada orang lain. Mana Allah menghargai mereka, Allah akan beri kebaikan lebih awal daripada orang lain. Jadi Aisyah tanya, mereka tu siapa? Yang dikatakan ulaika yusari'una fil khairat tu, mereka tu siapa?
Baik. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud, apakah yang tentang mereka itu? Beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan adalah seseorang pezina, pencuri, peminum arak, lalu dia takut diazab? Kau lagu mana? Sebab sebut dalam ayat ni takut kepada azab. Wajilah tu gementar, takut pada azab Allah. Jadi popok pencuri kau tu, popok penzina kau tu jadi takut gitu tu. Dalam ayat ni kita sebut takut, hati dia gementar, wa qulubuhum wajilah, takut nak temu Tuhan mereka. Tu ayat 60 tu lah, ayat 60 tu. Jadi hak takut nak jumpa Tuhan mereka siapa? Wajilah gementar. Wajilah ni kalau dalam bahasa Arab dia takut tu sehingga kadang gerak tubuh tu. Kesal takut, muka menjadi berubah. Bukan takut sikit-sikit ni, wajilah ni. Popok pencuri kau tu. Aisyah tanya, popok penzina kau tu, peminum arak kau tu. Maka Nabi berkata, la ya ibnatas siddiq, walakinnahu ar-rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbal min. Tidak wahai putri as-siddiq. Kalau dalam kitab Aisyah ni dia panggil as-siddiqah. Ayah dia ni panggil as-siddiq, anak dia ni siddiqah. Orang yang benar, perempuan yang benar-benar ikhlas. Siddiq ni lelaki yang benar-benar ikhlas. Hidup dia sentiasa sidq, benar. Jadi Nabi kata, wahai putri as-siddiq, tidak, bukan popok tu ni hok takut siapa bergerak tubuh ni, tapi mereka itu adalah laki seseorang ya. Anda terjemah seseorang, bukan laki-laki. Anda terjemah gitu ya. Mereka itu adalah seseorang yang salat, seseorang yang berpuasa, seseorang yang bersedekah, tapi dia takut kebaikan-kebaikan dia tu Allah tak terima. Orang-orang lagu ni hati, mana hati tu hidup subuh sungguh. Semaya pun biar Tuhan tak terima buat. Hati jadi mikir semua tu lagu mana semaya kita molek ke tidak. Itu anak tangga pertama untuk dia mengkualiti ibadat dia. Bahaya je kita semaya lega pol pahutan dia tu. Tak tahu, tak kira dah. Tak kira dah semaya tu jadi ke tak. Dia tak ambil kira dah. Bukan dia malah cawe ikutlah jasa ke buat ya semaya ni. Bukan termasuk ayat ni. Popot tu. Ni puak-puak buat baik, bimbang pula takut Tuhan tak terima kebaikan dia. Tu makna ni orang yang ada dia panggil tahap khasyatullah. Ni khasyatullah. Dan sifat itulah yang ada pada ulama ummah tu, ulama rabbani. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Orang yang betul-betul takut pada Allah tu ciri ulama. Dan ulama rabbani adalah ulama yang ada nilai khasyatullah, takut pada Allah. Hamka ke dia ada hurah, dia kata kalau ulama tak takut Tuhan, dia pandang ulama warasatul Hulanda, dia kata. Ulama warisan Belanda, bukan ulama waris para nabi tu. Al ulama warasatul anbiya. Tu kalau hak jenis takut Tuhan. Tapi hak jenis takut pada pemerintah ni atau al ulama warasatul Hulanda. Ulama takut pada Belanda. Dalam buku dia cuba sindir popok ulama ni nak buat apa-apa tanya majikan dulu. Kalau majikan kata tak boleh buat. Ni bukan ulama yang dikatakan khasyatullah. Baik, disiplin yang keempat, ibadat yang dilakukan itu, zikir yang dilakukan itu tanpa dikeraskan suara. Slow je. Tak suruh orang tahu. Kerana dilakukan dalam keadaan yang tersembunyi, dalam keadaan perlahan, itu lebih dekat untuk memperbaiki pemikiran orang Islam. Hak pemikiran orang Islam ni buat sesuatu tu kerana Allah, tidak tercemar dengan kerana orang lain. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, oleh kerana itu dikatakan tanpa mengerahkan suara, dan demikianlah disukai keadaan zikir, bukan dalam bentuk seruan dan dikerahkan suara biar orang tahu. Tak molek sebenarnya kita baca Quran dalam mikrofon biar orang dengar. Kita kata contohnya biar orang dengar ke, tak molek tu. Misalnya lepas subuh tu, macam-macam tu ada orang tidur. Dia kata orang tidur masa tu. Tengok tu, saya terganggu. Tu Ibnu Jauzi sebut dalam kitab tu. Alasannya nak suruh orang dengar. Sebenarnya dia nak ayat dia baca Quran. Tak boleh, tak boleh. Dia mengganggu. Tak boleh kita baca Quran di masjid. Tak boleh derah, takut ganggu orang ibadat. Ibadat bukan Quran saja. Bukan baca Quran saja. Orang duduk berzikir,
duk tafakkur, kita kata. Tu orang panggil disiplin. Mana selain daripada waktu tu, di situ juga pada kebaikan memperlahankan suara tu, dia selamat daripada sifat riak, ujub, sum'ah dan sebagainya. Dalam kitab Bukhari dan Muslim, satu riwayat diriwayatkan satu riwayat daripada Abu Musa al-Ash'ari. Beliau berkata, orang-orang yang orang-orang yang menyaringkan suara mereka dalam berdoa di dalam musafir lah. Ketika musafir ramai-ramai ni, doa tu derah. Sumber-sumber derah dia buat. Maka Nabi kata kepada mereka, doa derah. Ni dalam musafir ni Nabi ada sekali. Kadang-kadang duduk mentang-mentang astaghfirullah, apa. Misalnya. Tapi kadang-kadang ada juga molek kita jadi ingat Tuhan dengar dia. Sebab tu dia derah ni tidak mutlak talih. Dalam Quran pun ada sebut. Kita buat benda secara terbuka, orang tengok, tidak mutlak taklih gitu. Kalau maksud kita tu dengan maksud sebab kita kata popok ni kalau tak peringat tu tak ingat. Astagfirullah, Allahu akbar. Anas dia pun pernah kali dia sebut kitab Allah. Kita pun ingat, jadi ingat Tuhan. Rupanya kita tengah lalai tu. Ada kebaikan, tetapi dia ada bahaya di situ. Anak suruh jaga tu lah. Misalnya dalam kisah ni, kata Abu Musa Al-Sy'ari, dalam satu musafir ni Nabi ada sekali dalam musafir ni, ada di kalangan sahabat tu berdoa tu kuat, derahlah. Nabi dengar. Nabi pun kata, ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innal ladzi tad'una sami'un qarib aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatih. Wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kamu kasihanilah diri-diri kamu. Kamu kena kasihan kepada diri kamu sendiri. Sesungguhnya kamu sedang berdoa kepada satu zat yang tidak tuli, dan dia sentiasa ada berdekat dengan kamu. Anak terjemah tu berdasar pada Arab dia, takut tak faham pula. Sesungguhnya kamu tidak menyeru yang tuli dan tidak ada. Ghaib itu memang maksudnya yang tidak ada, tapi di sini maksudnya kamu sedang berdoa kepada zat yang tidak tuli dan dia sentiasa ada berdekat dengan kamu. Kamu berdoa kepada itulah orang panggil Allah. Tu. Sesungguhnya yang kamu seru adalah Tuhan yang Maha mendengar, lagi sangat dekat dengan kamu. Lebih dekat lagi kepada salah seorang kamu daripada leher binatang yang dia naik tu. Kayak kita naik binatang ni, kuda, kota, ada buat sekaki lebih kita dengan dia tu, dengan tekak. Lagu tu lah dekat gambar ya. Ada setengah tu lebih dekat daripada 2 tali kasut. Nabi kata macam-macam gambaran bahasa yang menunjukkan Allah ni sentiasa memerhatikan kita. Allah tahu. Dah dekat dia macam tak salah doa tu derah ketemu. Nak tunjuk siapa kita tak. Itu biasa orang Kelantan dia kata gitu. Bila dia timbul sangka buruk, nak tunjuk siapa dia tu. Kawan tu tak khabar-khabar pun gitu. Tak apalah, nak ayatnya Nabi nak didik kita, kena jaga. Ibadat ni kena jaga. Zikir ni kena jaga. Sebab dia sentiasa ada perasa tu. Orang panggil iblis syaitan. Iblis ni dia tidak kerja part time untuk ganggu kita. Tidak kata di luar waktu pejabat dia baru dia ganggu dah. Waktu pagi dia kerja, saya tidak. Memang kerja dia nak ganggu kita 24 je. Enggak bagi tak nampak pula, kena berhati-hati. Baik, seterusnya. Seterusnya nak ambil sedikit lagi. Yang kelima, hendaknya diucapkan dengan lisan, bukan dengan hati saja. Akan datang kita akan bincanglah zikir-zikir ni. Bila sebut zikir ni, setengah ulama kata makna zikir ni, setengah ulama kata zikir ni dia bukan sekadar ingat dalam hati dia. Dia termasuk juga sebut pada lidah. Sini dia buat. Hendaknya diucapkan dengan lisan, bukan dengan hati saja. Walaupun ada dalam hadis lain pun kita guna hati saja pun boleh juga. Tapi hak kita tu subhanallah, subhanallah. Supaya Imam Syafi'i sendirilah. Imam Syafi'i dia kata, aku bila aku nak baca Quran, seboleh-boleh aku nak biar semua anggota aku terlibat. Sebab dia kata aku ingat Quran sejak kecil lagi, tapi bila dia nak baca Quran dia ambil mushaf. Apa dia ambil mushaf tu? Dia nak suruh tangan dia ada peranan. Dia nak suruh mata dia ada peranan. Jadi bila akak tangan tu tulang, orak sarah, semua gerak belakang. Biar semua semaksimal mungkin dia nak anggota dia ni main peranan. Boleh kalau berdasar pada ingatan duk gini, bismillahirrahmanirrahim kita baca ke. Mungkin dia ingat 30 juzuk. Dia boleh buat gitu.
tapi aku nak pahala lebih lagi dengan cara kita bui peranan pada anggota-anggota lain, bukan hati saja. Sebab kalau kita baca Quran boleh jadi lidah, hati itu saja, tangan tak terlibat, mata tak terlibat, muka tak tengok. Ada aku nak biar semua terlibat. Maka aku suka bila aku baca Quran, aku pegang mashaf, tangan dua-dua belah main peranan. Banyak anggota akan terlibat. Aku lebih suka gini. Hak ni hak yang kelima ni, maknanya bukan sekadar lidah, bukan sekadar hati, tapi lidah juga main peranan. Dan ini disimpulkan dari firman tanpa mengeraskan. Bila sebut dalam ayat tanpa mengeraskan suara, maknanya lidah tu sebut dengan keadaan yang tidak kuat. Maknanya lidah tu sebut, cuma tidak mau dinyaringkan. Di pihak situlah tanpa mengeraskan suara, maknanya sebut pada lidah. Apa faedah kalau sebut gitu, kalau zikir dalam hati saja? Walaupun zikir dalam hati saja ni kita bincang selepas ni lah. Tu. Kerana maknanya diucapkan dengan perkataan yang tidak kuat, yang tidak nyaring. Misalnya kalau kita berzikir di masjid kan, ya subhanallah, subhanallah. Kita dengar cukup dah tu. Bahkan setengah ulama ni dalam konteks ayat ni, dia kata mengerahkan suara ni dia bergantung pada keadaan kan. Kena orang tu telinga tak dengar, dah tak dengar sebelah pula berfungsi. Udah mana lagu tu nak dengar telinga dia tu. Mungkin telinga dia tak berdengar. Sebab tu setengah ulama kata, dia kata maksud kita sebut pada lidah ni untuk tidak mengganggu, kita yakin sebut itu betul. Ada ulama tafsir gitu. Sebab ni lah kita kata tak. Sebab kita kata kepada dia, ni baca bismillah lah, baca dalam semai bismillah. Kena dia gerak lidah tu, disebut kena gerak lidah. Tak boleh baca Quran gini dalam semai. No. Dia ingat gitu. Bismillah. Tak bunyi, tapi dalam hati tak, dia kena gerak lidah. Bismillah. Gerak tu setara mana? Bila gerak lidah maknanya ada suara. Suara tu setara mana? Hak ni lah, tak boleh keras sangat, tak boleh kuat siapa mengganggu. Jadi maknanya sekadar untuk kita. Sebab tu setengah ulama kata mana yakin baca itu betul. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin betul. Oh, kalau nak suruh derah biar tobik angin secemok ni patah telinga dia tak apa dengar pula kat hati hadirat. Dua soh dengar lagi dia baca. Patut orang lain pun buat gitu pula. 3 orang dia tak dengar telinga dari soh tu. Agak-agak jadi lagu mana. Sebab tu bagaimana kena tengok keadaan tu. Memang aku terganggu, Ana terganggu mai. Ana terganggu. Duduk tepi Ana. Ana rasa dia ni bukan kita dengar telinga, dia jenis waswas. At-tahiyyah. Orang nak usahalal, tak habis lagi at-tahiyyah. Duduk tepi Ana. Ana kata taubat dah kalau tengok dia ni, aku tak duduk dekat dia tu. Masalah dia mari duduk kat Ana, bukan Ana duduk kat dia. Rupanya lepas tu diberitahu, rupanya memang dia, sebab tu ustaz bagus juga, sebab dia ni orang alim kat dia juga. Dia tak si jadi timeh. Sebab dia tahu masalah dia. Bagus juga dia tu. Tapi kat dia baca tu, kalau dia akak takbir tu 5 kali. Lepas tu alhamdulillah pula sakit perut kita. Nak suruh angin cemok ni tubik, muka dia ada angin. Nak kata tak ada apa dia ni. Mari duduk tepi aku pula. Memang terang gitu. Tu maksudnya. Sebab itulah sebab tu ulama kata yakin sebut betul maksud dia. Bila sebut ni bukan pada hati, lidah lah. Tu kena jaga, kena jagalah. Rupanya orang situ buaya dah ego kita juga. Orang kata memang ustaz, orang kenal lah aku dia sini. Orang simpati lah sebab dia orang alim kat lah. Bagus dia ni, akhlak dia bagus, tapi kelemahan diri manusia gitu. Kena anak gitu. Kena Baik. Okey, kita habiskan ni lah. Kerana maknanya diucapkan dengan perkataan yang tidak kuat, yang tidak keras, yang tidak nyaring, sehingga maksud dari ayat tersebut adalah perintah mengumpulkan antara berzikir dengan hati dan juga lidah. Jadi ayat tadi yang kita baca tadi, arah Allah tu supaya kita selaraskan di antara zik lisani dengan zik qalbi. Kita kena selaras. Bila kita sebut pada lidah, kita kena urus supaya hati kita juga berzikir, biar selaras. Jangan zikir pada lidah, hati lala pergi ke lain. Itu termasuk dalam disiplin. Baik. Ada pula ulama yang berpendapat bahawa maksud tidak mengeraskan suara itu adalah berzikir dalam hati tanpa lisan. Tidak mengeraskan suara itu maknanya dalam hati saja. Ada juga yang kata gitu. Sebab tak nak kata hak ini kita bincangkan lah. Berdasarkan firman-Nya sesudah itu tanpa mengeraskan suara. Ada kan mengeraskan suara mana dalam hati.
Ada yang kata gitu. Akan tetapi pendapat yang pertama, yakni kena sebut pada lidah cuma tidak kuat, hak ni lebih sahih melalui tahqiq ulama, melalui penelitian ulama. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan selainnya di kalangan ahli ilmu berpendapat gitu. Hasil daripada kajian, penelitian, tahqiq yang dibuat oleh Syekhul Islam dan juga ulama-ulama lain dari kalangan ahli ilmu, dia kata pendapat paling kuatnya dia terlibat lidah tu, bukan hati saja. Cuma jangan kuat, jangan nyaringkan. Pernah Ibn Taymiyah ditanggapi dengan sabda Nabi SAW. Ni orang tanya dia lah, orang tanya dia. Dia buat ulasan terhadap firman Allah ni. Ni apa ni? Hadis kursi lah ni, hadis kursi. Pernah Ibn Taymiyah ditanggapi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Tuhan dia, bahawa Allah berfirman. Ni hadis kursi dia panggil. Apa dia? Man zakarani fi nafsi, zakartuhu fi nafsi. Wa man zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Sesiapa yang berzikir kepadaku dalam dirinya, nescaya aku akan sebut dia dalam diri aku. Sesiapa yang berzikir kepada aku di khalayak ramai, mana derah lah, agak derah sikit, mana mungkin ada yang dengar, maka aku akan sebut tentang dia di khalayak yang lebih baik daripada khalayak manusia, yang ni malaikat lah. Mana siapa dia berzikir kepada aku dalam hati, aku pun akan sebut dalam hati jugalah tentang dia. Tapi sesiapa berzikir tu di khalayak, maknanya orang dengar dia berzikir, misalnya dia baca Quran, orang dengar, maka aku akan sebut nama dia di khalayak malaikat, hak lebih baik daripada khalayak manusia tu. Baik, kata Ibn Taymiyah berdasar pada hadis kursi ni, Ibn Taymiyah kata, termasuk dalam hadis ini pula zikir dengan lisan pada dirinya, kerana ia dijadikan bandingan dari zikir di khalayak ramai, sama seperti firman-Nya, tanpa mengerahkan suara. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman-Nya pada pagi dan petang. Sementara telah diketahui bahawa zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala yang disyariatkan pagi dan petang dalam salat dan di luar salat adalah dengan lisan bersama hati, seperti salat subuh dan asar. Dan zikir yang disyariatkan sesudah kedua salat itu, yakni selepas maya subuh lah kita kata, dan selepas maya asar, waktu petang, serta apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang diajarkannya dan dikerjakannya berupa zikir dan doa-doa amalan seharian semalaman yang disyariatkan kepada dua pagi dan petang. Maksud dia begini, untuk mudah faham lah. Kalau kita perhatikan hak ni, zikir ni ada dua. Ada zikir dalam hati, zikir dalam hati. Satu lagi zikir yang kita sebut pada lidah. Sebut pada lidah ni hak tidak dibenarkan, dikuatkan. Jadi sebut tu sekadar kita dengar, atau mungkin orang tepi kita dengar. Tidak kata hak duduk tepi kolah berdengar juga. Bukan maksud tu. Patut hak dalam hati tadi tidak melalui lidah, telinga kita pun tak dengar tu. Dia ada dua-dua. Jadi boleh lakon. Misalnya kita kata mari duduk, kita doa zikir pada waktu petang. Apa dia? Amsayna wa amsun. Kita sebutlah sekadar dengar. Tu makna tidak dalam hati. Sebab Nabi suruh sebut. Nak ayatnya begitulah. Jadi hak ni kita kena timbang sendirilah. Kita nak sebut dalam hati tu ketika mana, patut hak sebut pada lidah ketika mana. Kalau sebut pada lidah ni lah sebenarnya hak perlu kepada disiplin, takut jadi tidak ikhlas. Tu dia maksudkan di sini. Tu kan. Patut ada lagi lah perbincangan yang patut kalau kita doa dalam semaya kena derah juga kau. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil hayat wal mamat tu kan. Sebelum wisalah tu nak derah juga kau. Ulama kata tak. Kalau kita sebut pun sekadar kita yang boleh dengar. Ada setengah kata tak, tu dalam hati. Setengah kata tak, supaya kita kata subhana rabbiyal a'la tu lah. Sebab itulah kuatnya. Kuat kau tu, sebut pada lidah tu, nyata tu. Sing bagaimana, begitulah maksudnya. Siapa jangan mengganggu jiran sebelah kita tu. Itu maksudnya. Tu Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Yang keenam ni masih lagi dalam bab disiplin zikir. Dia gini kaedah mudah. Ni orang panggil satu kaedah umum dalam agama kita. Setiap apa yang kita nak buat, kalau tidak ikuti disiplin agama, disiplin ni makna sunnah.
Disiplin yang kita masuk mana sunnah Nabi. Nak mari masjid kena ikut sunnah Nabi. Mana disiplin? Tak ikut hak tu tak boleh pahala. Tu maksud dia. Kita nak buat ibadat daripada Nabi tapi kita tidak ikut cara Nabi buat. Cara Nabi, orang panggil tata cara Nabi. Bukan tata kelola, tata cara Nabi. Kita tak ingat nak ikut tu dah. Oh tak boleh. Jadi lepeh jadi gitu. Tata cara tu orang panggil cara sunnah lah. Kena ikut. Tak ikut hak tu jadi tak boleh pahala. Mari masjid pun silap boleh dosa. Apa? Tak ikut tata cara. Tak ikut sunnah ataupun adab. Hak tu maksudnya. Jadi pentinglah benda ni. Reti nak berzikir tapi tak reti disiplin. Tak boleh gitu. Begitulah hadirat. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu. Jadi poin yang ke-6 dan seterusnya tu kita sambung dalam